Baik, selamat kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi dan sekarang tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk bersama dalam segmen Bisai Tahtu. 5 kemahiran diperlukan generasi muda hari ini. Kalau menurut Intan sendirilah, apa kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang itu? Ya, kalau generasi ketika ini adalah kemahiran dari segi resilient, ketahanan, berdaya tahan ya. Kalau saya sendiri berdikari lah. Berdikari, ya, mandiri ya. Mandiri, rasa-rasanya perlu ada dalam diri belia kita ni ya. Malam sajalah kita ni akan apa kata orang mendepani kehidupan kita ni sehari-harian ni dan perlunya ada sikap mandirian inilah dalam diri seseorang belia. Tetapi mungkin bukan juga ada sudut pandang yang berbeza daripada narasumber kita ni. Tidak asing lagi berada di sebelah kiri saya yang mulia Tuan Rusli bin Bujang, kaunselor profesional kita. Assalamualaikum Tuan Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih Walid dan Intan. Alhamdulillah sihat ya. Gembira rasanya dapat bersama dengan Tuan Rusli lagi dalam segmen Bisai Tahtu, dan tajuk kali ini cukup menarik juga untuk dikongsi bersama dengan penonton-penonton kita ni. 5 kemahiran diperlukan generasi muda hari ini. Maksudnya kalau dahulu lain lagi ni ya. Tapi ini untuk kita ni fokuskan pada generasi masa kini inilah ya. Jadi untuk itu kita ni akan mulakan ruangan wawancara ini. Saya serahkan kepada Intan terlebih dahulu. Ya, Alhamdulillah Tuan ya. Jadi Tuan ya, kalau sebelum ini kita mengikuti ya wawancara kita pada tonton maksudnya pada minggu sebelumnya Tuan membawakan mengenai dengan yang cukup menarik, iaitu kata-kata yang perlu dielakkan, dan juga minggu lepas tentang memanjakan anak, dan minggu ini mengenai dengan 5 kemahiran diperlukan generasi muda hari ini. Tajuk yang sangat merangsangkan juga. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh Tuan kongsikan ya, sebagai pembuka bicara, Bisai Tahtu Tuan menerangkan terlebih dahulu apa sebenarnya yang Tuan maksudkan dengan topik ini dan juga mengapa ianya penting untuk generasi pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Tana. Ngam letulah sebenarnya apa yang saya maksudkan itu ya. Tajuk kemahiran itu mungkin jawapannya macam-macam, macam yang Wali sendiri tadi kemahiran mandiri. Berdikari. Dan mungkin adalah sebenarnya banyaklah kemahiran itu. Jadi apa yang saya maksudkan dalam konteks pembicaraan pada pagi ini, saya merujuk kepada generasi hari ini. So, generasi hari ini itu boleh saja tergolong pada generasi, kalau istilah ada satu istilah itu kan baginya istilah X, Y, Z itu kan sama yang terbaru ni Alpha. Ada yang kata screen generation, generasi screen apanya. So saya merujuk kepada generasi hari ini, lebih kepada generasi Y, millennial, Z dan Alpha yang umurnya sekarang ini dalam lingkungan itulah, kalau Y sama Z sama Alpha ni yang 30-an sampai yang lahir pada tahun berapa tu, tahun macam 90-an itu sampai hari ini lah. Kenapa perlu ada 5 kemahiran ini? Sebabkan oleh perubahan yang ada pada masa ini. Ambil saja contoh, kajian mendapati 67% generasi ini ia lebih banyak meluangkan masa Indo dalam rumah daripada luar rumah. 67%. Sama itu artinya kalau 100, 67 orang. Kalau 100,000, 67,000 orang. Lebih banyak meluangkan masa itu dalam rumah itu. Dan ini ada memberikan kesan kepada macam-macam lah dari aspek-aspeknya yang boleh menjelaskan bisnes itu. Salah satunya misalnya orang itu akan kekurangan happy hormone, hormon kebahagiaan, oksitosin, dopamin, endorfin dan solah yang itulah pernah saya cakap sebelum ini. So jadi oleh kerana perubahan ini, perubahan daripada macam-macam segi inilah ia memberikan impact, ada kesan kepada bisnes, sehingga macam orang tu lacking, kekurangan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuknya survive dan thrive, untuk selamat dan berjaya dalam kehidupan harian ini. Suatu itu yang kemahiran-kemahiran yang saya maksudkan. Kemahiran-kemahiran seperti mengurus konflik misalnya, mengurus konflik, perselisihan. Macam mana untuk mengembangkan perhubungan. Sebab tadi kan ia banyak berkurung di rumah, ia banyak bergaul secara online saja, tapi bukannya secara bersemuka. Interaksi kuranglah tu. Jadi untuk bersosial itu kurang. Dan itu sebenarnya bersosial itu
atau Allah Ta'ala desain petani supaya petani ini bersilaturahim. Betul. Tapi oleh kerana kurang data, jadi ada beberapa kemampuan hidup itu yang buatkan orang itu mungkin tidak akan berjaya. Kurang skill atau gagal. Skill. Ini yang kita dapatin ya, macam kalau di media sosial, kalau kita ni berhubung lantang sahaja di media sosial WhatsApp ke Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi apabila bersuah muka, sanyang. Okay. Itu tu sudah kemahiran yang perlu kita diperhatikan. Cuma saya cuba untuk bersikap saksama lah, adil lah. Sebab setiap generasi itu, generasi X, Y, Z, Alpha ni, milenial Alpha tu, setiap ketani itu mungkin peranan ketani lah. Ketani dia juga boleh terlampau. Macam ketani X saya menyalahkan boomers sebelum ini ataupun yang silent generation lagi sebelum itu. Sebab diorang tu sudah kira berjaya membesarkan ketani sesuai dengan zaman ketani. Nah, persoalannya kepada ibu bapa ni, adakah ketani ini sudah berjaya membesarkan anak-anak ketani untuk mengarungi kehidupan, cabaran kehidupan pada hari ini. So kalau ketani menyalahkan ini anaknya, artinya anak-anak generasi hari ini terlampau manja, terlampau demanding, terlampau merasa entitled dalam kehidupan diorang ni. Ya, boleh saja salah petani. Boleh kita terima. Siapa yang mengasuhnya? Siapa mengasuhnya? Okay, so artinya maksud saya tu petani biasa sama tu mungkin sudah masanya lah. Petani perlu melihat kepada apa kekuatan yang ada pada generasi-generasi setiap generasi ini tadi. Sebenarnya kalau ini jarang diperkatakan. Saya petani bilang perkataan generasi-generasi ini macam mana generasi hari ini, ambil contoh generasi X, Y, Alpha ni tadi, macam mana ia memberikan dalam tergolong dalam digital natives ataupun screen generation. Dorang ni sangat mahir, pakar lah menggunakan benda-benda macam ini lah. Sehingga kadang-kadang ketani terlupa rupanya dorang ni yang mempengaruhi ketani sebenarnya. Ni yang ketani yang generasi X, generasi keset. Generasi dia yang lebih tua dia. Dorang pengaruhi ketani. Mana dah contoh-contoh contoh ada dulu kan bergambarkan. Kodak. Ada hantunya lagi. Zaman Kodak gambar saya. Jadi orang baru ni kadang-kadang tadi komplain dia generasi Kodak kan ni. Mana gambar-gambar ni tapi tidak ada dicucinya misalnya lah. Tapi generasi hari ni itu sudah normal. Kalau kamu lihat lihat di sininya, ni di-uploadnya ke Facebook, di-uploadnya ke TikTok ke mana-mana kan. Nah, tapi yang adanya yang apa namanya tu adanya sadis ya. Jadi kalau ibu bapa tahun ini dulu belum terdapat Facebook, belum terdapat TikTok. Oleh kerana kamu melihat gambar, dia akan join TikTok. Nah, bila dia join dalam Facebook lah misalnya, dia join Facebook, ada anak cucu sana kan, ada ini dan dia apa dia akan lari. So tu yang generasi ni why ini jarang terlihat di Facebook, sebab ia lari ke arah lain. Sebab ia tahu di sana tu ada diperhatikan oleh ibu bapanya, nininya dan sebagainya. So artinya kalau tanpa kata sedar, sebenarnya yang terpengaruh dengan ikut terpengaruh dengan perkembangan pengaruh sebenarnya ketani sendiri. Cuma kadang-kadang kalau ketani kalau terlampau, kadang-kadang ketani lebih ada tu pula tu. Yang indong-indongan itu dijual. Jadi terlampau tidak nak tu. Artinya ketani ubaya-ubaya perlu melihat keadaan perkembangan ini. Artinya ketani perlu menunjukkan contoh yang baik juga apalah. Sebalik semula pada tadi yang nanti kemahiran yang saya masukkan itu menuju kepada kemahiran membina perhubungan. Tadi sebab ia banyak bergaul secara online. Ini sama dengan pergaulan secara bersemuka. Yang kedua tu kemahiran mengurus satu tekanan, konflik. Yang ketiga tu mahu untuk berikan rasa tanggungjawab. Sebab ni yang mungkin kurang juga. Sebab kalau ia dalam online secara maya, yang kadang dia perlukan tanggungjawab tak. Sama je orang dah melakukannya, pakai nama orang lain lagi. Kalau yang buat kesalahan pun, ada apa-apa kan? Atau mencuri dalam mana pun, seolah-olah macam normal, macam ada apa-apa. So, itu perlu kita ni adakan tu kemahiran bertanggungjawab, responsibility. Yang kedua tadi, yang keempat, ni yang mungkin agak supaya saya mencari besarnya tu macam sense making, macam mana kita ni dapat melihat sesuatu perkara tu ia menjadi munasabah macam common sense untuk kita ni. Common sense kita ni memahami So kalau dulu kita ni belajar di luar tu, kita ni faham orang kampung air misalnya macam ni mentalitinya, sebelah darat macam ni. Kalau tadi bergabung apa yang perlu kita lakukan. So tadi dapat itulah menjadikan sesuatu itu menjadi munasabah, dapat diterima dengan akal ketani. Dan yang kelima ni yang inilah yang sebenarnya sangat-sangat penting, itulah tentang yang ada intan tadi resilience dia tentang kedaya tahanan. Soalnya yang lima hal inilah ingin saya kupas pada pagi ini. Dan itu tu yang penting lu kenapa lima ini. Sebenarnya banyak lagi kemahiran lain kan. Kalau kemahiran 21st century dalam pendidikan lain lagi. Ini untuk kita berjaya kira life skill, kemahiran hidup kita ni. Sebab ia kurang
anak tu berpeluang tadi untuk belajar perkara-perkara macam mana yang disebabkan oleh perubahan tadi persekitarannya dan itu. Ya, sebenarnya generasi yang ditandai oleh sekurang-kurangnya 3 hal lah. Yang pertama, generasi Y, Z, Alpha sekarang ni ya very diverse bah, pelbagai, sangat pelbagai. Maksudnya pelbagai tu macam kalau dari teknik sekolah dulu teknik sekolah sama-sama kata ni sejak sama-sama kata ni masa-masa kata ni 7 puak kata ni. Tapi hari ni 7 tahun itu 7 tahun tadi adapt tu mereka tu. Orang yang sama. Tapi hari ni oleh kerana terdedah secara online, bila masuk online itu ya seluruh dunia tu jadi kawan-kawannya. Ada dia berkawan semua. Entah dari mana saya kawan-kawannya daripada seluruh dunia. Kalau zaman kita ni dulu kalau ada aktiviti sekolah-sekolah baru kita berhubung dengan sekolah menengah ni, sekolah menengah ni, sekolah menengah ni. Tapi kalau sekarang di media sosial mana komunitinya, mana grupnya, masing-masing boleh menjadi kawan. Betul. Itu yang maksudnya diversity itu yang sangat pelbagai. Itu dari segi itu yang negatifnya pun ada juga. Kata ni anak-anak generasi ini didedahkan dengan betapa normalnya LGBT satu misalnya dapat kita terima itu dari pemikiran yang salah lah. Kata ni ada hukum yang jelas tentang perkara itu. Betul. Kemudian dan macam-macam lagi perkembangan politik semasa dan sebagainya. Sebabnya dua orang ini terdedah kepada pelbagai perkara macam itu. Pada satu segi ya sebenarnya memberikan kita ni lebih world view kita ni itu lebih lebih luas lah. Anda terlampau apa dulu istilahnya kata orang ni atau generasi lain pun mungkin dia tahu kalau itu. So ia lebih luas pemikirannya tu. Dan dalam masa yang sama, diorang pun sebenarnya memberikan boleh memberikan pengaruh yang signifikan. Contohnya kata ni yang hari ini yang mempressure saudara kata di Palestin tu. So sangat jelas itu daripada generasi Z ini tadi yang memberikan pengaruh melalui media sosial itu. So itulah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan itulah memberikan manfaat lah, memberikan satu bentuk celik akal lah pada penonton tadi. Alhamdulillah 5 kemahiran sudah pun dikongsikan tadi dan kita ingin mendalami ni satu persatu daripada 5 kemahiran yang dikongsikan tadi ya. Jadi bisakah kiranya Tuan Rusli menerangkan apa kemahiran yang dimaksudkan dan mengapa kemahiran-kemahiran tersebut penting serta bagaimana cara untuk kita ni memperbaikinya ni. Dua kemahiran pertama mungkin. Pertama dulu mula dengan kemahiran perhubungan. Tapi sebelum itu tadi syukur alhamdulillahnya saya generasi hari ini ditandai oleh satu kepelbagaian itu tadi. Yang kedua dari segi dahsyatnya ataupun kalau dedakan penggunaan teknologi lah di mana-mana. Itu yang ciri-ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga itu alhamdulillah. Ciri yang ketiga ni syukur alhamdulillah di sebalik ada kepelbagaian dorongan ni, di sebalik ada teknologi yang sangat canggih. Tapi dorongan ini sebenarnya masih dipengaruhi oleh ibu bapa. Faktor ke ibu bapa itu masih mainkan sangat penting dalam generasi hari ini. Di sini sebab itu saya selalu memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ibu bapa. Sebab ibu bapa itu masih lagi punya potensi yang besar untuk mempengaruhi anak-anaknya. Walaupun macam-macam bentuk ibu bapa yang berkesan, yang berkesan helikopter parenting, submarine parenting, checklisted parenting, macam-macam harian itu. Tapi itu mungkin pada masalah yang saya bercakap tentang itu. Tapi tadi, semanapun juga ibu bapa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar lagi pada masyarakat untuk mempengaruhi secara positif generasi anak-anak kita ini pada hari ini. Jadi saya mulakan dengan kemahiran yang pertama itu, iaitu kemahiran untuk membina perhubungan. Jadi tanya saya itu, balik semula ke tadi, generasi hari ini lebih banyak meluangkan masa secara dalam talian. Sedangkan Allah Ta'ala mendesain kita ini untuk kita ini bersosial, bersilaturahim. Atau diperlukan untuk kita ini untuk kesehatan kita ni lah, kesehatan mental, spiritual, fizikal juga. So itu sangat-sangat diperlukan. Cuma itu tuan. Jadi betul cuma cabarannya tu hari ini dikatakan ada kajian sangat macam kerana bila baca macam agak mengherankan juga. Ada kajian tu mendapati generasi Y, Z ni tadi. Kadang Z especially, Z sama Alpha ni. Z itu umurnya 30-an lah ke Alpha ni. Alpha ni yang tahun-tahun hari ini lah. Mendapati ada sampai up to 25% macam mempunyai sama dia mempunyai kawan ataupun seorang kawan saya. Kajian mendapati. Mungkin kajian itu walaupun dibuat di barat, tapi bila ditanyakan saya anak-anak katanya generasi yang baru sekolah masa ni kira Y Z sama Alpha ni kira masih di sekolah rendah suatulah yang Alpha ni. So kalau kata ditanya, cuba tanyakan orang berapa best friendnya. So kajian ini tadi mendapati
sangat banyak dalam kalangan durang itu mempunyai sama dan dalam kawan atau seorang hanya kawan baiknya lah maksudnya lah. Best friend ni kawan Kalau rapat dulu ni. berapa orang? Oh, kalau saya dulu ramai. Kawan dari sekolah mengaji, kawan dari sekolah agama, kawan dari sekolah menengah, yang dari rendah membawa ke menengah. Memang luar biasa. Setiap satunya tu mempunyai perwatakan, mentaliti yang berbeza tu. Kawan mengaji, di bahan cerita je. Kawan di padang pula lain lagi. Kawan di kampung lain lagi. Itu berapa orang kawan? Best friend. Banyak lah, tapi kalau best friend benar-benar seorang dua lah. Okey, saya tak ada satu lah. So, tapi bila kita tanyakan anak ni, atau kurang, bila ia kurang tu, mesti ada sebabnya. Salah satu soalnya dua tu ada kemahiran untuk membina perhubungan ni, okay? Membina hubungan yang baik. Sebab ni kalau ani tidak ada bayangkan kalau ia sudah punya keluarga dia sendiri, punya isteri, suami, ada keluarga, macam mana akan membangun hubungan yang baik itu. Sedangkan hubungan yang baik ini salah satu daripada kejayaan sesebuah keluarga itulah. So nak balik sebelah tentang anda ni tadi, sedangkan cuma ni saja. Bila terakhir ke mana macam menunggu berqueue, menunggu ke hospital ke mana kan, pasal berqueue menunggu orang. Rasanya minggu saya lepas. Saya kemarin. Kelemari. Menunggu kan tak? Menunggu. Masa menunggu tu apa dibuat? Ya, memegang telefon lah. 10-20 tahun yang lalu apa dibuat? Cerita. Itu kan yang missing tu. Dia mungkin macam tak ada apa-apa, tapi bila kali terlalu fokus kepada macam ni, kita ni sudah membuka ruang kita ni untuk macam-macam potensi ni bila kita bercerita macam ni pada bandingkan ni. Lain lagi kalau kata ni ya, saya bercakap, okey, ini saya pegang. Intan dengar, ini masih saya pegang. Tapi saya nak melihat ni, ini penting, dengar ni pasal membina perhubungan ni satu yang sangat penting. Tapi ini saya pegang. Cerita dari segi psikologi, dari segi apa artinya ni? Ini saya megang ni ya. Telefon lebih penting daripada saya sendiri. Lebih penting. Ada hal yang lagi penting, yang lebih penting. Sekejap lagi ada telefon ni. Ini sekarang telefon. So artinya yang memberitahu you are not important. Ada penting ni, ada lebih penting ni. Sebab tu diberikan kemahiran perhubungan. So kemahiran perhubungan yang penting, jangan tanya, jangan ada telefon. Bahkan jangan ada di meja ni kalau boleh ni. Jangan ada di meja makan ada sebelum saya mention saya jangan ada di meja. Kalau meja tu should be topless. Maksudnya topless, screenless, ada screen ada di sana tu bah. So itu kita gunakan untuk membina hubungan kita itu. Sembahyang berjemaah, makan berjemaah perlu dilakukan. So itu Allah Taala mendesain kita itu. Sebab tu tanya saya tadi itu diperlukan kemahiran membina hubungan itu. Sebab hari ini generasi hari ini seolah diorang tu macam ada ruang peluang untuk membina hubungan. Nah balik semula kepada cerita tadi itu. Jadi bila kita ni menunggu sambil untuk bercerita. Jadi macam-macam pelajaran boleh terjadi pada masa itu. Misalnya kata ni suka dengan perbualan itu. Saya akan layan kan cerita. Dan yang kedua, tadi dia suka. Tadi akan cari jalan, So semua itu adalah proses belajar lah. Semua belajar. Orang ni macam yang dikatakannya ni hal-hal yang negatif lah. Cuhana ni. Tadi kan cuba lari. So semua ni dalam keadaan itu terjadi sana tadi. Tapi kalau harian ni, diorang kata tidak ada peluang tu. Bukan contoh peluang untuknya membina hubungan. Dan bila terjadi sesuatu, itunya saya tadi itu dari segi happy hormon itu tadi dipanggil ada satu happy hormon itu dipanggilnya oksitosin. Okay? Oksitosin ini satu hormon bahagia yang terhasil bila kata ni boleh berjalan bila saya bersentuh macam ni diupuk lagi ni memberikan ia boleh melakukan bahan kimikal yang tadi yang penting untuk kebahagiaan itu. Berbanding dengan bertelefon, saya bertelefon walaupun pakai video call apa nampak muka, indah dapat mengeluarkan hormon bahagia yang panggil oksitosin itu. Dia perlu terjadi cuma apabila kata berhubung secara langsung, secara fizikal. Sebab tu mungkin hari ini somehow generasi-generasi ini dilaporkan mungkin banyak dia mengalami isu-isu berkaitan kesihatan mental, anxiety, depression. Salah satu puncanya itu ni, diorang punya therapeutic lifestyle, perubahan gaya hidup yang indah terapeutik. Indah terapeutik maksudnya kalau secara ni pagi-pagi bangun pagi-pagi, ani dulu dilihat negatif akan mempengaruhi kita ni sepanjang hari dan sebagainya. So itu kemahiran pertama ini panjang baru jam satu baru pun pertama. Hubungan nanti you faham. Yang kedua saya kata saja mengurus konflik ataupun perselisihan lah. Ini pun sama aja sebab yang jarang bergaul secara bersemuka. Tapi kalau dari semuka konflik itu salah satu yang diperlukan. Sebab kehidupan yang baik, yang harmoni, yang bahagia itu sebenarnya bukan ada konflik. Rumah tangga pun sama aja. Bukan rumah tangga yang bahagia bukan yang pasal ada konflik. Tapi ya ada konflik tapi dapat menangani, dapat mengurus. Cuma asal ada masalah healing.
Atau salah satu jururawat ada illegal. Ada masalah healing. Healing ni konsepnya lari daripada masalah, bah. Padahal kita ni harus menghadapi ataupun berdepani masalah tu. Macam mana pendapat Tuan Rozi sendiri? Yes, ada unsur sesuatu. Soal macam escapism lah daripada anak-anak. Cuma ya, mungkin yang positifnya cuba menyalurkan macam itu. Ya, kalau lebih baik lagi ada berlaku sana conversation. Bukan untuknya escapismnya lari daripada masalah, tapi untuk menghadapi masalah itu. Kalau ada syaratnya masa healing itu apabila lagu kata macam pasangan suami isteri daripada meninggalkan, kalau dapat dia bertahan untuk menguruskan perbualan itu bertahan. Tapi stay positif lah. Gitu. So artinya mengurus konflik ini salah satu kemahiran yang perlu kita ajar kepada anak-anak kita ini. Sebenarnya tahu bila berhadapan dengan satu masalah, ia perlu. Bukannya hari-hari ini lah kalau bapaknya gagah tu misalnya, anaknya kena bully di sekolah. Alhamdulillah, ia akan mengagas sekolah. Itu yang membantu tu. So katanya kita mengajar anak-anak tadi itu macam mana mengurus perkara tu. Artinya katanya dibagi Allah macam inilah. Kalau ada lagi, seluruh kan saya cakapnya, ajarlah kemahiran macam mana mengurus keadaan itu. So itu yang masukkan. Yang kedua tu. Kita sadar dulu kan ya. Jadi tu ada 3 lagi tuan. Kalau Intan dah sempat bertanya ni. Ya, jadi kita ni berbaki dalam masa 7 minit mungkin. Okey. Ya, jadi mungkin boleh Tuan jelaskan kemahiran ketiga, keempat dan kelima ni Tuan. Okey, saya ambil ringkasan dulu. Yang ketiga tu kemahiran atau bertanggungjawab. Bertanggungjawab, Ini ada kesan daripada penggunaan teknologi yang berlebihan tadi. Okay. Jadi ya seolah-olah macam online dapat orang melihat siapa dia, orang nak tahu kedai-kedainya. Saya langsung mendatangkan dia menjadikan dia merasa bertanggungjawab. Kemudian ataupun dia dibesarkan dalam lingkungan yang serba cukup. Okey, sehingga ada pembantu misalnya, tadi terlalu bergantung pada pembantu di rumah. Jadi anak tu dia belajar dengan untuk adakan kajian mendapati orang yang berjaya itu dibesarkan dengan dua, dengan penuh kasih sayang, dengan dengan tanggungjawab. Okey. So jadi ia ada peluang untuk belajar sebab semua dilakukan dilakukan untuk dia. Sebab tu kemahiran ini perlu ada pada hari. Kalau dulu dia payah zaman dulu tu kan lepas makan pinggan basuh sendiri. Basuh sendiri. Dia tu tanda-tanda orang berjaya tu. Kayak kalau kita turunkan tu ilmu tu kan kepada anak-anak generasi hari ini supaya ia belajar bara. So ingat semua perkara dunia ini semudah macam tu bang. Ada yang kedua, ketiga. Jadi kau menyentuh lagi panjang. Yang keempat tadi sense making macam menjadikan munasabah. Tadi dapat mengajar orang macam mana menjadikan menjadikan semua ini pada tahap saya senyap. Cuma kadang-kadang generasi yang oleh kerana terdedah dengan pelbagai maklumat daripada YouTube dalam macam sosial media orang itu kadang-kadang ada saja soalan-soalan orang itu di luar daripada jangkauan ketani kadang-kadang dan merasa sehingga kadang-kadang ada ketani jawapannya, kadang-kadang indah. Kalau tidak ada jawapannya paling mudah andangnya tu lah. Andangnya saya kira tu kurang tepat. Cuma tu sense making itu maksudnya ketani dapat memberikan mengajar anak itu supaya dapat menarik kesimpulan yang baik, membuat rumusan yang baik. Jangan sedikit-sedikit ada perkara yang viral, yang panas, ikut dia memviralkan. Jadi anak-anak ini perlu membuat pertimbangan sendiri, mengambil hikmah. Ini mungkin hal yang sensitif, mungkin ada benar. So ia tahu perkara-perkara yang terlampau luar biasa, terlampau ini kan sensasi, mungkin ada benar. Ataupun ini kalau ia pun ikut men-share, ia pun menjadi sebahagian daripada becoming part of the problem, misalnya becoming of the solution. Yang menjadi bahagian daripada masalah itu, bukan menjadi bagian untuk penyelesaian masalah. Suatu artinya anak hari ini perlu kita ajarkan cara membuat making sense dengan keadaan. Banyak tu sebenarnya saya ingin kupas dalam atau cuma itu saya dulu kali dan yang terakhir tu resilience. Kedaya tahanan. Kedaya tahanan ni kali bata kalau kata ni membataikan anak kalau selain bata usinnya, bata kewangan, kata ni batai dengan ia menjadi seorang yang punya daya tahan yang tinggi. So ni generasi ini. Macam mana kita menjadikan orang ni punya daya resilient, daya tahanan yang tinggi itu tu bagi ruang untuk belajar daripada kesilapan tu. Jangan semua ibu bapa ni kan ditutup-tutupinya, dia bagi peluang lah. Sebab bila ia belajar dari kesilapan itu yang akan menjadikannya lebih matang, lebih dewasa. Macam mana menghadapi kegagalan. Bukannya kan berjaya tengahnya. So berikan ia peluang dan ruang untuk ia berkembang. Untuk ia gagal. Untuk ia gagal juga sebenarnya. Sebab kalau gagal kita ni takut nanti ke depannya suatu hari nanti durang gagal dalam kehidupan. Sekali macam mana diorang akan menghadapi kegagalan itu, Pak? Betul. Dapat keindahan diorang bangkit daripada kegagalan betul. itu. So, artinya bila menghadapi kegagalan sebelum-sebelumnya, artinya menjadi seorang yang lebih resourceful. Menjadi macam dia sudah ada skills, Pak. Nak menghadapi. Bukannya ujung kehidupan ni habis misalnya. Ada lagi hal-hal yang lebih baik misalnya. Saya pernah ada klien dulu yang kehilangan anak yang dikasihinya lah. Jadi dia selalu baginya ibu ni macam
habis sudah Pak, habis sudahnya, apalagi kehidupan apanya anak yang dikasih sudah lagi ada. Sepertinya ia dah pernah melalui episod macam itu Pak. Tapi bila tadi ubah, ia ada lagi anak-anak lain yang perlu diberikan perhatian. Jadi itu mematangkan ke dia. Sebabkan oleh konflik ini tadi. So, kali itu sebabnya kalau Allah Taala ngapau Taala menjadikan katanya itu dibaginya katanya dua-dua tu, baginya senang, baginya juga susah juga, baginya ujian-ujian, cabaran-cabaran, baginya kejayaan juga. Sebab kita dapat terus berkembang, bertumbuh berkembang jadi orang yang lebih baik lah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita dah mendengarkannya 5 kemahiran diperlukan generasi muda hari ini, iaitu perhubungan, pengurusan konflik, bertanggungjawab, semakin dan juga resilient ataupun berkedaya tahanan. Ya. Jadi Tuan, kita ni berbaki dalam masa 2 minit saja lagi ni. Mungkin boleh Tuan berikan 1 minit saja, bagikan rumusan dan juga kesimpulan mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, I know kali saya cuba menyebut yang 5 pakcik saya menyebut 5 tu tadi. Kali ya bukannya satu menyerang sekalian ni terlalu seindah ya, suatu proses yang berpanjang. Jadi apa yang ingin saya ketengahkan pada pagi ini, saya ingin kongsikan itu adalah bahawa kita ni sebagai ibu bapa siapa pun itu punya kesedaran bahawa ini antara kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh generasi hari ini untuk mengimbangi apa yang dorang kurang dalam kehidupan dorang itu. Jadikan ini sebagai satu pembelajaran sepanjang hayat untuk terus kita ni sebagai bapa, kita ni punya keprihatinan untuk menanamkan perkara-perkara. Dan insya-Allah dengan syaitan itu insya-Allah ini akan mendorong kepada kehidupan kejayaan dorang lagi di masa akan datang, punya betul life satisfaction, kehidupan yang membahagiakan untuk pada dorang dengan ini. So kita bermula dengan ibu bapa kita ni. Artinya kita ni ringkasannya itu kita ni cuba mengimbangi apa yang kekurangan generasi hari ini dengan apa yang perlu ada kita ni. Jadi kita ni itu saling melengkapi insya-Allah. Insya-Allah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Rosli bin Bujang, masa sangat mencemburui kita ni ya. Nanti insya-Allah jika ada kesempatan di lain waktu kita ni akan bawakan lagi lah ya dengan topik yang lain, mungkin dikupas dengan lebih terperinci lagi lah mengenai perkara ini satu persatu nanti ya. Ribuan terima kasih sekali lagi. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum Tuan Rosli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.